Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Samsuri, nombor matriks 20120002. Hari ini saya akan membentangkan atau menceritakan tentang Bai' al-Istisna. Bai' al-Istisna, kat sini saya akan menerangkan definisi, hukum, pensyaratan, rukun dan syarat-syarat Bai' al-Istisna. Yang pertama, definisi terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah bahasa dan yang kedua istilah. Dari segi bahasa, Bai' al-Istisna merupakan menempah. Manakala daripada segi istilah ialah meminta pembuat melakukan benda yang khusus atas cara yang khusus. Al-Istisna dan Bai' as-Salam, keduanya sama cara jual belinya. Cara jual belinya sama, iaitu menempah, tapi yang membezakan Al-Istisna dan Bai' as-Salam ialah Al-Istisna menempah benda yang tidak semestinya benda itu ada di pasaran. Macam Bai' as-Salam lebih kepada umum, apa-apa sahaja. Dari segi hukum, ada dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mengharuskan. Manakala golongan yang kedua, golongan yang tidak mengharuskan Bai' al-Istisna. Rukun, terdapat 3 rukun dalam Bai' al-Istisna. Rukun yang pertama ialah rukun terdapat 5 rukun. Yang pertama, pembeli, penjual, objek tersebut, ijab dan qabul. Manakala syarat bagi al-Istisna terbahagi kepada 3. Yang pertama, barang yang menjadi objek istisna harus dan wajib, benda itu jelas baik dari segi sifatnya. Yang kedua, syarat yang kedua ialah barang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan, seperti rumah, kereta, perabot dan lain-lain. Kita menempah, contoh, kita nak tempah perabot, tapi kita minta orang yang pembuat tu custom kita punya perabot biar jadi lagi cantik. Macam tu. Yang ketiga adalah tidak dibenarkan menetapkan masa dan waktu yang tepat. Macam contoh, kita cakapkan, okey, saya nak pada kita tempah baju, lepas tu kita cakap dengan penjual, pihak penjual dan pihak pembeli tidak dibenarkan untuk meletakkan waktu. Contoh, pembeli cakap, pembeli nak buat jubah, lepas tu dia cakap, saya nak pada hari ini, pada sekian waktu, baju saya dah siap. Maka tidak dibenarkan. Itu saja, sekian daripada saya berkenaan Bai' al-Istisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Qayyum bin Abdul Rahim, nombor metrik 20120006. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk Bai' as-Salam. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan Bai' as-Salam. Jadi yang pertama adalah definisi. Okey, apakah definisi Bai' as-Salam? Bai' as-Salam dari segi bahasa ialah daripada perkataan as-salaf, ataupun daripada perkataan at-taqdim, iaitu mendahulukan ataupun pendahuluan. Jadi dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, iaitu Fiqh Manhaji, iaitu disebut sebagai menjual sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan lafaz atau dengan lafaz as-salam ataupun as-salaf. Jadi maksud yang kedua ialah jual beli secara tempahan
di mana pembeli menempah barang dan melunaskan harganya, manakala penjual menerima bayaran dan barangan yang ditempah akan diserahkan kepada pembeli dalam suatu tempoh tertentu. Okay, jadi itu adalah sikit definisi berkenaan dengan bai'us salam, dan seterusnya adalah dalil berkaitan dengan penggunaan bai'us salam. Jadi dalil disebut dalam berpandukan daripada Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Dan yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang yang diberi tempoh hingga satu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi itu daripada dalil Al-Quran. Dan daripada dalil As-Sunnah ialah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tiba di Madinah, dalam keadaan penduduk Madinah mengamalkan tempahan terhadap buah untuk tempoh setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Lalu baginda bersabda, mafhumnya, sesiapa yang menjual sesuatu secara as-salaf ataupun as-salam, hendaklah dilakukan jual beli as-salam dengan sukatan yang termaklum dan timbangan yang termaklum bagi tempoh yang juga termaklum. Hadis sahih, iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu adalah daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya kita masuk kepada rukun bai'us salam. Okey, rukun bai'us salam iaitu yang pertama al-aqdan, iaitu ada pihak yang mengikat perjanjian, iaitu antara jual beli dan pembeli. Dan yang kedua as-sirah, iaitu ada 2 hala, iaitu ijab dan qabul, persetujuan dan penawaran. Okey, dan yang ketiga semestinya kena ada modal ataupun harga untuk menjadikan penggunaan bai'us salam. Dan yang keempat adalah al-muslim fi, iaitu barang yang ditempah tersebut, barang perlu ada. Itu adalah rukun untuk penggunaan bai'us salam. Dan yang seterusnya syarat bai'us salam ialah yang pertama, hendaklah diketahui jenisnya, dan diketahui sifatnya, diketahui jumlah dan ditentukan harga, nilai dan tempoh barangan tersebut untuk menerima barangan tersebut. Itu adalah syarat-syarat untuk menggunakan untuk bai'us salam. Okey, itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan bai'us salam. Jadi akhir sekali kesimpulannya, penggunaan bai'us salam adalah harus iaitu berpandukan daripada Al-Quran dan Sunnah, dan dia juga bersesuaian dengan kehidupan manusia, perniagaan manusia, selagi tiada unsur penipuan dan barangan yang tidak jelas, maka penggunaan bai'us salam adalah hukumnya harus. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk baik bitaman ajil. Okey, baik bitaman ajil ni merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans. Di konsep ini, bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan dengan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada vendor dengan harga tunai. Kemudian dia jual balik dengan harga beli serta keuntungan yang mengikut syarat. Okey. Pelanggan boleh membayar balik secara tangguh dan ansuran bergantung kepada jumlah kos belian yang terlibat, risiko pembayaran dan tempoh perjanjian. Senang kata, baik bitaman ajil ni merupakan macam loan. Okey, biasanya yang buat baik bitaman ajil ni antara pembiaya, iaitu bank, dengan pelanggan, iaitu masyarakat. Okey, antara hukum baik bitaman ajil ialah harus
Aktiviti jual beli adalah diharuskan dalam Islam. Urus niaga al-bai' bithaman ajil merupakan satu aktiviti perniagaan jual beli yang diharuskan sama seperti jual beli biasa. Perbezaan antara jual beli tangguh dan jual beli biasa adalah harga jualan. Bagi jualan biasa, jualan tangguh lebih mahal daripada harga biasa dan harga jualan itu meningkat mengikut tempoh masa penangguhan yang dikehendaki oleh pelanggan. Asas bagi bai' bithaman ajil adalah merujuk kepada hukum yang berdasarkan nas-nas yang tertentu. Contohnya yang pertama, firman Allah SWT yang bermaksud, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah. Ayat tersebut menjelaskan bahawa aktiviti jual beli adalah halal dan diharamkan jika aktiviti tersebut mengandungi unsur riba. So dekat sini dia nak cakap untung yang diambil tu adalah mengikut syarat yang ditetapkan dan tidak mengandungi unsur riba. Itu sedikit tentang bai' bithaman ajil. Terima kasih.